tentang tajuk ni mesti nak mempertikaikan. Kenapa? Sebab Valentine's Day ni tak relevan langsung. Sebab kita ni berkasih sayang ni, kenapa pula hari Valentine nak kau nak tunggu pula kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada kombinasi pengerusi acara yang bahagia, lagi dikasih Cik Ramli bin Muhammad Jawi, pengarah KPTM Bangi, yang berbahagia Puan Azwana binti Abdul Rahman, timbalan pengarah akademik, yang berbahagia Encik Zulkarnain bin Hasan, timbalan pengarah HCP, seterusnya kaki tangan KPTM Bangi, ahli majlis perwakilan pelajar serta mahasiswa-mahasiswi KPTM Bangi yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak malam ni dapat kita bersama-sama. Nampaknya kebanjiran orang nak mendengar ceramah ni sampai ke dinding. Ini satu pencapaian, dan saya faham dalam banyak-banyak perkara kita nak buat pada hari Selasa malam, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat kan. Tapi saya dengar tadi sembang santai, tapi kalau saya yang bercakap tak adalah santai dah. Patutnya dua-dua tu duduk kiri kanan saya tadi tanya soalan, baru betul santai. Tapi kalau macam ni tak apa, tak ada masalah. Dengan pula kan suasana malam yang macam ni, dengan suram-suram, ada harapan kejap lagi ramai yang terkorban. Tapi tak apa. Saya tak marah pun, saya tak kecil hati. Saya takkan marah, tu pasal tu tidur, tak ada. Saya tak akan cakap macam tu. Saya tak marah, sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah, dia boleh tidur. Cuma minta tolong sangat jangan berdengkur, takut ganggu orang sebelah kita, sebab orang sebelah kita pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sesama. Jadi minta maaf, saya minta berdiri bukan apa, sebab saya kesian bila saya duduk tu ada yang macam tu kan, kesian. Jadi biar saya berdiri, jadi semua orang nampak, tengok, terutama yang belakang tu kan. Dalam belakang dia nampak tongkok kawannya kan. Macam ni. Hari ni tajuk dia special, iaitu Hari Valentine kan, Hari Valentine. Jadi ramailah yang tak puas hati tentang tajuk ni, mesti nak mempertikaikan. Kenapa? Sebab Valentine's Day ni tak relevan langsung. Sebab kita ni berkasih sayang ni, kenapa pula hari Valentine nak kau nak tunggu pula kan. Jadi sedangkan hari-hari adalah hari kasih sayang. Faham tak tu? Faham tak? Jadi sekianlah ceramah hari ni, kan susah mana dah semua faham kan. Tapi kalau kita tengok kan, dia sebenarnya Valentine's Day ni, minta maaf cakap, orang yang menganjurkan, orang yang mula-mula mengasahkan ni, yang mula-mula memperkenalkan Valentine's Day sebagai hari kekasih, sebenarnya tak ada benda lain yang berpegang kepala tu. Hasilnya dia, semua orang nampak semua tu, hasilnya ada perkara yang merosakkan, perkara yang akan merosakkan benda yang dah sedia elok. Contoh, seorang tu akhlak dia dah elok, dah baik dah, sebab terjebak dengan Valentine dia jadi tak elok. Dia dah pandai dah orang kata makan malam pelita kan, candlelight dinner tu kan. Tu terjemahan orang kampung tu kan, makan malam pelita tu kan, candlelight dinner kan, mengada kan. Kan payah, saya dah try dah makan dengan rumah saya, berbahang apa pelita tu, pipi dia macam ni kan, panas kan, tak ada mana dia kan. Kasih sayang berterusan kan. Tapi
Apa yang kita nak cerita adalah bila Valentine's ni sebenarnya banyak membawa kepada keburukan. Orang mula nak berdating, nak dua berdua, tak nak ada orang ketiga. Kan, tak nak ada orang ketiga, dia nak ni, dia nak kemesraan dan sebagainya. Simple je. Jangan lagi fokus. Jangan lagi fokus. Nak pula kita berada di KPTM ni. Saya cerita simple je. Saya dulu pun fikir macam tu lah. Oh, senang. Kalau kita pergi ke masuk college, kita dah bebas. Kita tak fikir apa dah. Masuk universiti tak fikir apa dah. Mak ayah pun tak bising. Kita boleh buat apa yang kita suka. Betul. Tapi kena ingat apa Nabi pesan. Nabi pesan, dunia ni penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Apa maksud penjara? Penjara tu maknanya ada peraturan, ada undang-undang yang kita kena ikut. Rupa-rupanya Buya Hamka pun dah pesan. Apa kata Buya Hamka? Yang paling saya suka, kata-kata Buya Hamka adalah, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Dia kata. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Jadi kena bezakanlah kita dengan babi hutan tu. Babi hutan, dia tak sambut Valentine. Tapi perangai dia sama macam orang Valentine. Dia bukan kira, lantak lah, janji betina. Dia boleh disonol lah. Macam kita, tak boleh macam tu. Dan itulah yang diperkenalkan di barat. Tengok player-player bola sepak, tengok artis-artis dia macam mana. Apa yang berlaku? Kan? Dia tak kahwin, dia duduk serumah, anak dah 3, dan orang boleh tanya dia, bila kau nak kahwin? Buat masa ni kami belum terfikir lagi, anak dah 3. Nah, bayangkan tu. Sedangkan dalam Islam, pada kita, perkahwinan itu adalah ikatan yang sangat suci. Jadi kalau dah goram bona, kau nak ke budak perempuan tu, nikah. Mak ayah tak bagi, jangan nikah. Macam tu ya pun susah. Kan? Sebab apa? Sebab kita ni menganggap hubungan ni bukan satu benda yang boleh orang kata boleh main belasah macam tu, yang tak. Hidup kita ni, orang kata ni mestilah ada peraturan. Nak pula kita orang Islam. Orang Islam sepatutnya kaya dengan apa yang disebut sebagai adab. Kan? Nak bercakap dengan orang perempuan pun macam mana, orang perempuan nak cakap dengan lelaki pun macam mana. Adab jaga. Kalau nak berjumpa pun berbincang, mesyuarat ramai-ramai. Kok berdua dalam kelas golap-golap, tu mesyuarat apa? Kan? Macam tu lah kiranya. Saya ni orang Negeri Sembilan kan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi bila kita bercakap, bila kita ni apa? Bila kita bersama dengan seseorang itu, kita nak bercakap dengan dia tu pun kita nak jaga. Itu disebutnya kalau orang bekerja, sampai kita Islam letakkan garis panduan. Bekerja macam mana? Kan? Lelaki perempuan nak bekerja macam mana? Kalau dia nak berdua, nak berbincang tu, maknanya kalau perbincangan tu melibatkan berdua aja, maka tarik seorang lagi. Ataupun kalau buat perbincangan tu memang berdua aja berbincang dalam keadaan terbuka. Mungkin di dalam bilik tapi dah ada cermin, semua orang boleh nampak dia kat dalam tu, dia sedang berbincang. Ini masuk dalam bilik, tutup pula blind tu. Kan? Lepas tu senyap 3 jam. Kan? Mungkin tak buat apa-apa. Betul, kita memang tak buat apa-apa. Tapi orang kat luar tu, kau agak-agak dia buat apa? Mulalah kan? Mulalah semua orang akan mula berteka-teki. Sebenarnya tak boleh nak salahkan orang yang kat luar bercakap saja. Sebab kita yang menyumbangkan kepada percakapan orang. Itu kita kena faham. Dan begitu juga Valentine's Day yang disambut oleh setengah orang. Maknanya dia bukan orang, dia setengah daripada orang. Yang disambut oleh setengah orang ini disebabkan telah menyebabkan banyaknya berlaku keruntuhan moral, berlakunya masalah salah laku yang melibatkan perhubungan lelaki perempuan, menyebabkan kelahiran, anak luar nikah, mengandung dan sebagainya. Aktiviti penjualan kondom minium berleluasa. Kan? Saya tu kena sebut faham tak faham? Minta faham tanya kawan dia. Kenapa lah tak boleh jual kondom minium? Kan? Yang faham. Yang tak faham tak payah dijelaskan. Biarlah dia kekal tak faham. Kan? Jadi kalau kita tengok di Malaysia sendiri kajian dibuat,
daripada 14,000 orang remaja, kan, dia hampir 30% di kalangan umur 10 hingga 19 tahun terbabit dengan ni, kelahiran anak luar nikah. Ni bukan angka yang kecil. Kalau 30% daripada tu besar, kan? Dan begitu juga kalau kita tengok kenapa perkara ni berlaku, disebabkan manusia tak dapat mengawal diri dan menimbulkan banyak hubungan luar nikah, yang mana sepatutnya berkahwin. Tu sebabnya ada orang kahwin muda ni marah. Ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz? Kalau tengok forum perdana baru ni kan, saya Imam Muda Ashraf dengan Ustaz Nabil kan, kita bincang tentang isu nikah ni, perkahwinan. Kan, dia kata pasal apa, kalau orang kahwin sebelum apa, kalau kahwin muda macam mana? Minat kucing tu dengan kursi saya. Nyau. Kau bersungguh pula time ni, apa hal? Tadi tak ada orang nampak. biar. Dia tengah seronok tu. Jadi, mana kata kalau kita tengok kan, adakah orang cakap, oh habis tak boleh ke kahwin muda? Tak boleh nak cakap tak boleh. Bukan semua orang tak boleh. Sebab tahap kematangan ni tak boleh nak ukur. Macam you all yang kat sekarang ni, you all dah terasa macam besar sangat dah masuk kat KPTM ni, kan? Nak pula yang final year. Kita orang dah besar. Kita boleh decide kan tentang hubungan kita. Macam, you serius ke dengan I? Cik, kan? Ni semua pengaruh drama aku 7, nyampah aku kan. Tak ada, tapi betul. Sebenarnya yang penting kita ambil balik apa yang Nabi ajar kita. Nabi ajar kita dalam peristiwa hijrah. Kita tengok dalam peristiwa hijrah kan, Nabi ajar apa? Nabi ajar inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan ni bermula dengan niat. Jadi tengok balik niat kita. Niat kita masuk KPTM untuk apa? Tengok balik. Jangan kita terjebak dengan benda-benda yang bukan-bukan. Kau hari ni memang kau tengok kan, oh lawa tu, lawa gila weh. Kau tengok, ya Allah, handsome-nya dia. Weh, dia lalu kat kelas kita lah, weh. Contoh kan. Tapi kau akan perasan apa tau? Satu hari nanti bila melangkah keluar pada KPTM, kau tahu betapa besarnya dunia. Ya. Kenapalah aku tak sabar. Iya, cakap betul. Anak-anak pula lelaki makin lama makin kurang. Ditambah pula lelaki dah lah kurang, yang lelaki sibuk tak nak jadi lelaki lagi, mengurangkan lagi jumlah lelaki. Kan, dah elok-elok senapang, sibuk jadi perempuan. Pening kepala. Yang faham, tak faham sudah. Tak pening kepala. Dekat KLIA elok pakai jubah, tiba-tiba sampai depan Kaabah pakai telekung. Tak pening kepala. Ya, tu bukan orang Malaysia, orang Thailand, orang Australia, macam tu lah. Jadi makna kata, dalam hal ni perlu kita jaga apa disebut sebagai ikhtilat. Jaga hubungan kita antara satu dengan lain. Jadi niat apa? Niat kita nak belajar, betul tak? Datang niat belajar kerana Allah, tu penting. Aku datang ni nak belajar. Besok kau dah belajar, kau dah habis belajar, dapat kejayaan, dapat kerja, yes, dah ada gaji. Kau tanya siapa nak kahwin dengan aku beratus sekarang? Macam tu lah, baru steady. Beratus orang tu. Sekejap, macam mana kau boleh fikir boleh beratus ni? Tapi wah, kita boleh select masa tu. Ini belum apa-apa lagi, duit PTPTN pun tak tentu harah lagi. Kan, buat pinjaman kau belagak dengan duit pinjaman kau tu. Kau ada handphone ni, handphone kau tengok. Kan, benda tak selesai lagi. Selagi tak settle PTPTN tu, malulah sikit kan. Saya pun ambil PTPTN tu. Kan, tapi settle kan. Kalau apa? Kalau kita ni belajar bersungguh-sungguh, kita akan nampak jalan tu Allah Ta'ala bagi jalan dah. Jangan risau. Jangan terburu-buru nak couple, nak ni. Kenapa kau couple? Sebab tengok orang lain couple. Apa pasal? Ini bukan budaya yang Islam ajar kat kita. Kalau kita tengok kan, dalam agama lain sekalipun, dekat dalam agama Kristian, bukan saya nak kata apa, agama Kristian pun, dia pun mengelarang sama sekali perbuatan perhubungan sebelum kahwin. Saya tak nak ulas panjang lah kitab yang dia pakai kan. Begitu juga dengan kitab Buddha pun sama. Dia pun mengecam perkahwinan perhubungan sebelum kahwin. Perhubungan tu perhubungan yang gitu-gitu tu, tahu. Saya tak explain detail. Dan Islam dah tentulah melarang sama sekali perbuatan zina. Malahan
Dalam Islam, la taqrabuz zina. Valentine's Day itu. Taqrabuz zina ni, mendekati ni, qarabah ni, mendekati zina ni sendiri dilarang. Apatah lagi buat. Oh, janganlah pula kau terjemahkan. Dia dekat tak boleh, buat tak apa. Jangan macam tu, dokek-dokek pun tak boleh, buat lagi tak boleh. Ingat tak 7 golongan yang mendapat naungan Allah, yang mana tak ada naungan selainnya di akhirat esok? 7 golongan. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Termasuk belajar ni, kalau niatkan Allah pun dapat pahala ibadah. Ibadah pada Allah. Sibukkan belajar ni ibadah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Nampak tak? Berkasih sayang ni kerana Allah baru dapat. Maknanya kalau orang tu kerana Allah, takkan dia buat benda-benda tak elok. Kan? Dia datang jumpa, boleh tak kita besok kita buat 2 je. Yang lelaki cakap, saya nak jaga awak, saya nak jadikan awak isteri saya yang sah. Saya takkan buat macam tu. You, apakah ini jodohku dalam hati? Betul. Kan? Saya takkan. Sebenarnya saya nak test awak aja. Nak tengok awak betul ke setuju nak keluar berdua dengan saya. Tak, saya takkan buat macam tu. Selagi awak belum sah jadi milik saya, sentuh awak pun saya takkan buat. Oh, macam tu. Confirm. Ada tak lagi macam tu? Susah nak jumpa. Kalau you betul tersangka I, pegang tangan I sekarang. Wah, macam ni lah. Melekat. Berpeluh. Berhenti jap. Lap. Sambung balik. Pergi pasar malam Bangi. Ni sebelah. Petang tadi kan? Bali yang taufu belagak nyampah. Tapi betul. Kan benda belum settle lagi. Tanyalah. Tu sebabnya kita buat malam ni tengok Tanyalah kita punya pengarah, tanya kita punya timbalan pengarah akademik, semua ni orang-orang yang dah mengalami proses tu. Kita kena ikut. Saya pun dah mengalami proses tu. Bila tengok, ya Allah, betul lah, rupa-rupanya perkahwinan tu sebenarnya lebih indah. Iya. Dan nak pula orang yang berpeluang banyak kali melihat majlis perkahwinan, pula habis cakap begitu, kau cepat kau gelak benda tu kan. Tapi betul, kadang-kadang masalahnya di negara kita ni satu je, gambaran dari dalam media sosial tu, gambaran di dalam drama, gambaran di dalam filem menyebabkan dia tak berpijak di bumi yang nyata. Hakikatnya hari ni kesedaran orang tentang hubungan ni dalam agama ni dah jelas, dah cerah, tetapi ada orang tertentu masih menidakkan. Ada seorang pelakon terkenal, dia cakap dengan saya, dia tanya saya, Ustaz, tapi yalah Ustaz cakap kalau boleh elakkan babak pegang-pegang ni semua kan, tapi kadang-kadang drama ni dia memerlukan penghayatan. Jadi kita kena gambarkan kat orang dia macam husband and wife betul. Saya cakap, saya tak setuju, saya kata. Sebab memang dalam Islam dah begitu. Dalam Islam begitu apa? Matlamat tak pernah menghalalkan cara. Cara pun kena betul. Sebagai bukti, ada tak pelakon yang boleh berjaya walaupun dia ikut syariat? Ada tak? Ada. Contoh Ashraf Muslim. Babak dia tak pernah sentuh lagi dah. Tak ada. Sentuh-sentuh ni babak sentuh. Tapi orang nampak macam sentuh. Tapi tak. Dia cuma rapat dia. Angle kamera tu dia mainkan. Tapi sebenarnya dia tak pegang. Orang tak merasa pun nak ambil gambar, nak screen capture gambar yang dia pegang tangan perempuan ke sentuh macam ni pun tak ada. Nur Kumalasari jadi isteri. Dia watak tu dia duduk atas katil, tapi dia akan letak satu bantal peluk. Pengasih mesti asing dan lelaki tu duduk dekat kursi, bukan atas katil yang sama. Punyalah nak jaga supaya tak nak fitnah tu. Nampak tak? Tapi masih tak orang tahu tak babak tu dia suami dia isteri, tahu apa masalah kau. Sampai nak kena penghayatan ke orang lain. Betul tak? Termasuk sahabat saya Kak Liza Abdullah. Kak Liza Abdullah dia bincang, dia kata, oh okey lah. Dia kata, betul Ustaz, sekarang ni saya jaga betul-betul Ustaz. Saya cuba jaga, dia kata. Alhamdulillah. Orang tetap marah dia jadi mak leha.
Kan dia bum dia balun kan dia marah-marah, tapi dia jaga dah sekarang ni dari segi aurat, jaga pakaian. Yang tak tu yang drama lama-lama yang orang dulu keluarkan balik kan. Tapi itu cerita dia. Tu sebab saya kata tadi, matlamat tak pernah mahalkan cara. Macam tu juga kita belajar. Bayangkan Valentine's Day membawa kita kepada benda-benda lain. Masalahnya kita nampak benda tu kecil. Kalau kita tengok kan, kalau kita tengok dalam bab hari kekasih ni, kita tengok sebenarnya dia bermula daripada apa? Kan? Hari kekasih ni bermula daripada orang yang bernama Valentino ni. Mana dia benda tu tadi? Dah tak jumpa pula dah. Sebenarnya hari Valentine ni memperingati bagaimana Valentino ni seorang padri. Dia seorang padri yang sangat berpengaruh. Masa tu dia yang menjatuhkan kerajaan Islam di Spanyol pada ketika itu. Dalam peperangan. Dia menamakan hari Valentine ni sebab nak meraihkan dia. Tetapi kita pula silap, kita ambil dan kita jadikan, kita upkan dia dengan Ratu Isabel masa tu, maka dijadikan sebagai hari kekasih. Kita pun raihlah, termasuklah orang Islam yang lahir salah hari bulan. Kan? Orang Islam yang butuh hati, yang main ikut suka-suka. Banyak benda yang orang Islam gemar ikut-ikut tapi dia tak faham. Contoh macam karaoke. Kan? Karaoke. Ramai orang tak faham. Karaoke ni di Jepun, dia buat pusat karaoke ni. Kenapa? Orang di Jepun bila dia tension balik kerja, dia stres, dia akan cari tempat-tempat. Tu sebabnya di luar negara, dia stres, dia pergi mana? Dia pergi taman tema. Sebab dia tak pergi masjid. Orang kafir ni tak pergi masjid, dia pergi taman tema. Dia menjerit, dia rasa dah settle masalah. Mana dia settle? Tambah masalah lagi dia. Menjerit, huru-hara tak tentu pasal. Kan? Pusat karaoke macam mana? Orang Jepun ni dia tension, dia akan masuk pusat karaoke, dia akan pilih satu lagu yang dia tak tahu. Bukan pilih lagu yang dia tahu. Dia pilih lagu yang dia tak tahu, dia berlasah lah, dia menyelalak-lalak, dia baca lah lirik tu, memang tak kena kan. Dia kata dia laga, dia ada apa? Dia rasa macam relief, dia rasa macam tenang, dia rasa lega, dia kata. Faham tak? Itu tujuan dia buat pusat karaoke di Jepun. Tiba-tiba di Malaysia buat pertandingan karaoke. Kau bayangkan apa pandangan orang Jepun ke orang yang bertanding karaoke tu? Makna Johan kebangsaan tu orang paling tension dalam Malaysia. Macam itulah kiranya. Kita gemar mengikut-ngikut tanpa kita faham. Yang grup punk, skinhead kan. Kebanyakan yang penokong-penokong itu ramai yang tak percaya ada Tuhan pun. Tapi kita pun ikut. Pakailah seluar jin kotat sampai ke lutut, kotat zip dalam tu pakai pampers siap. Sebab kalau nak kencing tak sampai buka. Kotat. Itu cerita dia. Kan? Jadi kita jangan main ikut-ikut terdedah. Terdedah dengan nak ikut-ikut orang ni, jangan. Saya pun dulu nasib baik jugalah kan. Bila saya belajar dulu, kebetulan saya ni tak pandai benda-benda lain. Yang saya pandai masuk debat dan pidato. Termasuklah KPTM ni dulu. Pertandingan debat antara KPTM dulu, saya jugalah pernah jadi hakim jadi pada peringkat awal pertandingan dulu. Kan? Jadi sibuk dengan tu, dan saya dulu masih di universiti, saya sibuk dengan sukan. Saya sibuk dengan bola sepak dan khususnya sukan nombor 1 saya takraw dulu. Tapi lepas tu bila final year masuk je semester 1 degree, lutut saya problem. Bukan, janganlah kau pandang lutut aku pula, bukan masalah lutut apa. Lutut tu injured, bukan problem dah tak ada lutut. Ada lutut tu tak. Sebelum kau cakap, biar aku cakap dulu. Yalah, tadi patut situ kan, bawah kiper kan? Panas, tapi tak apa kan? Setakat ni okey lagi. Elok lah tu, biar dia panas lama tak tahan kan, sudah saya berhenti lah, tak apa lah, tak masalah. Tapi saya yakin bantuan Allah pasti akan sampai. Jadi macam tu lah kan? Jadi makna kata bila kita sebut tentang Valentine's ni, perhubungan ni macam mana dalam Islam. Dalam Islam, zina perbuatan yang keji dan buruk dalam Islam boleh merosakkan kehidupan, keturunan, menjatuhkan marah seorang dan membawa kepada pelbagai lagi gejala sosial yang buruk. Itu sebabnya dia sebut la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud janganlah kamu menghampiri zina,
Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Surah Al-Isra ayat yang ke-32. Dan firman Allah SWT, tengok kan saya kata, dah mula rasa sejuk. Cik, buat tak nampak kan? Dan juga mereka menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang oleh syarak, dan tidak pula berzina, dan sesiapa melakukan demikian akan mendapat balasan dosanya, akan digandakan baginya azab pada dan ia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Surah Al-Furqan 68 hingga 69. Zina dia akan, kenapa di Islam dia tak bagi kita dekat tu? La taqrabu zina. Kenapa? Sebab mendekati itu adalah bibit mula yang akan membawa kepada kerosakan. Belum lagi perbuatan tu. Kiri kanan datang bantuan ni. Terima kasih banyak. Okey. Jadi makna kata dia akan buat perbuatan yang mula-mula, perbuatan yang mula, bibit awal yang akan membawa kepada situ. Memanglah sebelum kahwin, masa belajar memanglah semua cantik kan. Semua cantik. Kalau boleh yang couple, kau tengok couple dekat universiti, dekat kolej-kolej, KPTM, cuba tengok, kecuali KPTM Bangi, ni tempat lain. Kalau dia couple tu, dia berdua tu nak jumpa tu, dia boleh merajuk, marah. Janji nak pakai baju sama. Tengok kan, dia dah tahu dah contoh siapa. Yang lelaki tu macam kobau mengamuk. Yalah, hari ni tak dengar cakap besok tak apa lagi. Lepas tu paling aku menyampah lagi kapal-kapal ni. B kat mana? Hui. Terangkat songkok tu. B kat mana? Lama B Hindu lah. B gimana? B ke toilet lah, dua-dua B. Nyampah. B tak boleh sabar ke? Boleh. You suka apa? I suka makan yang pedas-pedas. Sama lah. Wah, seorang tu sembelit buasir semua tu. Lepas tu, you suka colour apa? I suka colour pink. Ya Allah, yang lelaki tu lah. Kita ditakdirkan untuk bersama ke? Tiba jantan tu pun suka pink, apa hal? Contoh kan? Tak berpijak di bumi yang nyata. Tu yang kadang-kadang kita kena berpijak di bumi yang nyata. Reality check kita. Ingat, aku masuk ni untuk apa? Allah Ta'ala ni sangat bila Allah Ta'ala ni, bila kita mati besok 3 soalan ni Allah Ta'ala akan tanya. Soalan pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat umur, nikmat muda. Okey, kau muda kau buat apa? Ya Allah, aku belajar Allah kat KPTM. Lepas tu satu malaikat lagi tanya, betul ke kau belajar? Soalannya, betul ke kau belajar? Soalannya, belajar ke berkupan? Atau berkupat, berkapal, berpasang-pasangan, melakap macam kuih cakui. Tak boleh macam tu. Ya, berjalan dekat pasar raya biji Bangi Gateway. Nyampah aku. Lelaki tu jalan macam ni, jalan. Yang perempuan tu pegang dekat ni. Nanti kita beli tu nak. Okey je. Besok kita dah kahwin, kita beli tu. Semua ni untuk you. Belakang tu. Yang belakang tu terdengar muntah darah. Tak apa. Bila dah kahwin kau tengok. Dulu kan main lagi kan. Masa couple helmet bismillahirrahmanirrahim. Nak sarung helmet dekat girlfriend, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Slow, cermat. Takut terontak kepala otak tu. Allah. You okay ke? Okay. Lepas tu ni, keletap pap, you luka ke tak? Okey. Berangkat naik, masuk dalam bakul. Nyampah. Bila dah kahwin,
Kalau tengok jalan kat pasaraya tu, laki tu buat helmet je. Yang perempuan tu macam ni awak pegang, dah macam penguin. Masa tu naik motor, kali ni betul kena pasangkan helmet tu, dia tangan penuh. Pakailah sendiri. Dia pun macam ni. Helmet tu dah lah tak ada span. Dah habis span dah. Daripada dulu tak pernah tukar helmet tu. Rap dah tak nampak. Itu sebabnya bercinta ni, kalau betul-betul you all nak keindahan percintaan itu, bercintalah selepas kahwin. Berkawan tak apa, kawan lah semua option terbuka, kawan lah dengan semua orang. Tapi jangan terjebak dengan ni. Terutamanya yang paling kita risau, kita bukan risau pasal nama Valentine's Day tu, bukan, tapi kita risau tentang pemahaman kita tentang Valentine's tu. Kita menyambutnya itu satu perkara yang memang tidak boleh kita terima. Ya. Sebab kalau kita tengok dalam tu, dia akan membabitkan zina, membabitkan perhubungan yang tidak baik. Dan begitu juga Mufti pernah menyatakan, Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan bahawa hari kekasih ini budaya masyarakat bukan Islam yang buruk, dan kita sama sekali dilarang menyambutnya. Sejajar dengan sabda Nabi SAW yang bermaksud barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk sebahagian daripada mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi buat apa kita nak ikut-ikut orang, kan? Tanya mak ayah kita, mak dulu ada tak celebrate Valentine's Day? Apa menatang tu? Tak faham dah. Tak ada lah Valentine ni, tak payah dah, kan? Mak ni seronok, sangat syukur, sangat jumpa dengan abah kau dengan cara yang baik. Itu ya. Bila dah kahwin, kau buik lah apa kau nak buik, kan? Pergilah berjalan. Masa tu kau nak bakar apa? Kau nak berpaluk daripada Bangi sampai ke Kuala Pilah, berpaluk jalan ikut tol highway tu, jalan biar satu dunia, satu tapi sampai highway tu semua nampak. Apa hal dia berpaluk tu? Baru kahwin dia. Kau nak berdukung, kau nak berjunjung macam ni, bawa lah. Bawa ke round satu KPTM ni, dah kahwin, kau tunjuk kat semua orang. Tapi masa tu kau tak buat pula. Kau sentuh steady ego pula. Tak. Sebenarnya masa tu lah Nabi romantik dengan isteri macam mana, kan? Tapi kita yang itu juga, yang tak elok tu juga kita nak ikut. Macam tu juga macam K-pop tu, kan? Kan K-pop ada satu artis K-pop yang mati bunuh diri tu, yang heboh dulu, sampaikan ada student UIA tu bertudung elok, dia pun menangis-nangis, dia kata dia pun sama bakal lilin tu, berkabung. Apa hal kau ni? Dan dia, saya cakap, dia pun nak mati macam artis Korea tu. Dan bila Mufti Wilayah pada ketika itu tegur, tak boleh buat macam tu, apa jawab dia? Dia jawab balik kat Mufti Wilayah, dia tahu apa dia kata. Kita jadi buta disebabkan kefanatikan kita dan mengikut tanpa kita memahami maksud dia. Itu cerita dia. Kan? Jadi makna kata sampai masa kau nak apa, kau couple, kau nak kahwin, kau nak apa, kau buatlah apa kau suka, tapi biarlah selepas berkahwin. Itu sebab Nabi bagi syarat. Kalau nak kahwin tu tengok 4 perkara. Tengok li jamaliha, tengok kecantikannya, tengok handsome tak handsome, tengok lawa tak lawa. Kan? Tengok, sebab nak menghadap dia bukan sehari dua, sepanjang hayat. Kalau hari pertama lagi kau tengok muka dia tak boleh blur, macam mana pula yai muka kau, kan? Tentulah kita tengok. Tetapi jangan salah faham. Bila saya cakap cari kecantikan, betul atau tidak, kecantikan itu berbeza mengikut orang. Itulah hebatnya, maha hebat Allah. Allah jadikan mata kita tak sama. Kita pernah kan geng-geng lelaki ni, lawa lawek, kau buta ke apa? Kawan yang lain marah, itu kau cakap lawa, lawa lah tu. Nampak bergaduh sebab mata tak sama. Yang kawan tu suka yang gigi yang mancung sikit, gigi mancung, bukan hidung mancung, dia gambar yang gigi mancung. Yang seorang tu pula dia gambar yang hitam-hitam manis, yang putih warna dia lomeh sebab nampak cantik cicak boleh jalan sebelah perempuan tu. Dia gambar yang macam kulit macam hitam-hitam tu. Kalau golap betul pun tak apa, janji senyum dia tu manis dia. Ada orang macam tu. Ada orang dia geram tengok gigi taring dia. Gigi taring dia, ada kat macam tu.
Ada orang tu gambar langsung pipit. Langsung pipit kiri kanan weh, isi air bertakung. Ada je lah, ada lah kan. Kecantikan, tengok kecantikan dia. Ya. Yang kedua tengok apa? Tengok juga keturunan dia, keturunan yang baik-baik. Yang ketiga tengok dari segi harta dia. 5 lihat tengok ke harta kekayaan dia, tengok. Kan? Kalau tak ada, yang keempatnya apa? Yang keempatnya agama dia. Dan Nabi kata kalau tak ada yang tak dapat semua pun, paling tidak carilah agama dia. Selamat. Sebab apa? Muka tak lawa boleh hijaz. Kau tonyoh krim corah lah. Kan? Iya tu yang kau tengok muka putih, siku galap. Kan? Kan? Iya, itu betul. Kan semua boleh hijaz. Kau tengoklah gambar kau masuk sekolah rendah makin longot, kau tengok boleh. Kan gambar kau masa tadika tu. Kalau tengok itulah kriteria pemilihan orang tak nak kau dulu. Kan? Keturunan tak baik, katalah keturunan yang penyamun, penyangak, tak kira lah. Tapi sebab tingkat ketaatannya, dia boleh melahirkan generasi yang baik-baik, keturunan yang baik-baik. Kalau dia tak kaya pun, dia susah hidup kan. Kan? Tetapi dengan tingkat ketaatan pada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki dia. Allah murahkan rezeki dia, jadi dia kan bahagia keluarga dia. Tu sebabnya jangan diajar tentang kaya semata-mata, tapi ajarlah tentang bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ya. Kan kalau ikutkan kebanyakan kita, tanyalah tuan pengusi kita atau tuan pengarah kita, tanya timbalan pengarah akademik kita kan. Tanyalah. Semua datang orang semua, kebanyakan asal orang kampung, orang susah. Tapi sebab kita sabar sampai masuk nak kahwin, kadang-kadang family, kau bila nak kahwin ni? Okeylah kahwin. Macam tu. Ini kau belum apa-apa mengantan-antan nak kahwin. Mengelupur-ngelupur kena seorang babi nak kahwin apa pasal? Sabarlah dulu, belum sampai masanya jangan. Saya dulu pun pernah tak sabar rasa nak kahwin. Masa belajar tu dah rasa dah. Kan? Tapi kau nak marah, memanglah kau nak marah. Tapi sebab masa tu fikir-fikir betul juga. Apa benda pun tak ready lagi. Kan? Ya. Itu sebabnya hubungan perkahwinan ni bukan satu hubungan yang apa? Yang boleh dibuat main. Malahan kamu semua, kita semua ni, bila kahwin ni dia satu bentuk perjudian tanpa kita sadar. Kalau kita main belasah. Itu sebab tengok agama tu, berapa ramai orang kena kecewa, bodoh dia tak kahwin, dia tak nak kahwin dengan aku. Siapa? Tak apa, kau tinggalkan aku. Dia kahwin dengan orang lain, bodohnya lelaki. Dia marah lelaki tu. Matilah kau, dia kata kan. Dia marah sebab dia rasa tu lah lelaki yang terbaik dalam hidup dia. Lepas tu sampai ke satu tahap, lepas 5-6 tahun dia dah bekerja, dah habis belajar, dia dah kerja kan, dia kahwin dengan lelaki pilihan keluarga dia. Masa tu dia kata, walaupun kahwin, dia tetap terbayang dengan bekas boyfriend itu. Dan bila dia kahwin, dia tengok baik juga lelaki ni, walaupun muka tak lain sangat. Contoh kan, dia kahwin, dapat anak 2 orang, 3 orang. Lepas tu dia jumpa dengan kawan-kawan lama. Kawan-kawan pun cerita, kau tahu kau tengah cerita tak pasal ex-boyfriend kau? Kenapa nak? Ya Allah, teruk weh. Habis dipijak bini dia. Dia pukul bini hari-hari. Kena tangkap polis hari tu. Ya ke? Masa tu apa ayat itu? Nasib baik aku tak kahwin dengan dia. Ayat nasib baik tak habis-habis. Itu sebabnya kadang-kadang kita gemar suka sesuatu. Dalam Quran sebut, Nabi pun sebut, suka sesuatu barangkali dia tidak baik buat kamu. Itu sebab kena hati-hati. Saya pun fikir dulu kan, saya dulu pernah suka kat seorang perempuan. Suka betul. Ya Allah, saya tak nak sebut nama dia, takut mengganggu perkahwinan dia. Kan, takut luka lama berdarah kembali. Itu masalah tu. Tak adalah, saya sukalah ada seorang perempuan ni. Tapi perempuan ni saya suka, tapi kita orang tak adalah dating ke, keluar ke apa. Tapi dulu-dulu kan pakai surat kan, hantar. Lepas tu pas kat kawan dia paskan kat dia. Dia pun hantar. Saya pun belajar. Lepas tu selepas 4 tahun 5 tahun kita orang jumpa. Bila jumpa dia kata, minta maaf lah, saya sebenarnya masa mula dulu memang dia cakap dalam surat, dia kata dia suka kat saya lah, apalah kan. Lepas 4 tahun dia kata, sebenarnya saya sikit pun tak suka kat awak.
Selepas 4 tahun, kau bayangkan betapa remuk redamnya hati ini. Macam tu lah. Nak bagi tahu, Syamsul Debat pun ada melalui proses tu. Tapi saya kata, benar-benar. Tapi masa saya marah tu, saya kata apa? Hantarlah kau, sampai kau mati pun takkan lupa kat aku. Saya terlepas cakap macam tu. Sebab saya kata apa? Saya cakap depan muka dia, saya kata, kalau betul lah awak memang tak pernah suka saya redha. Tapi kalau awak pernah suka saya dan awak tak mengaku hari ni, awak kata tak pernah sekali pun, percaya dekat saya, awak takkan lupakan saya cakap. Macam tu lah saya cakap. Sebab masa tu saya tahu dia dah ada lelaki lain. Saya redha lah kan? Nasi tak dingin, puyuk tak rotak. Orang tak ingin, aku pun tak nak. Macam tu. Bak kata orang, bawa bakul berisi limau kan? Sangat borek payah nak jinjing. Biar mati ditangkap rimau daripada mati digigit anjing. Bila mati kena tangkap rimau, steady lah. Memang kena gigit anjing, melupu-melupu, mampu apa bondo maknanya kalau takkan setakat perempuan tu tinggalkan kau, kau nak berhenti sampai kau nak ni. Tak, kita akan buktikan kita boleh berjaya. Dia boleh cakap dengan saya, yang surat-surat dia balas kat saya tu semua nak jaga hati, takut saya tak boleh belajar, kurang ajar kau kan. Jadi lepas tu, tapi rekod saya bagus lah, dalam 4-5 orang kat tinggalkan saya ni kan. Macam tu lah. Macam mana, mungkin tak pandai lah kan. Tak pandai. Kata-kata saya tu tak cukup baik lagi. Masa tu selenga kan? Mudah-mudahan mereka menyesal pada hari ini. Tak ada lah, tak ada. Tapi tu dia. Jadi apa yang berlaku lepas kelamaan, sudahnya dia datang minta tolong saya. Dengan suami dia jumpa saya lah. Dia minta tolong. Dia mula dia personal dengan saya dulu. Dia takut nanti kalau boleh jangan buka tau depan suami saya kisah kita dulu. Kisah apa? Saya pun tak ingat. Ayat kan. Macam tu lah ayat dia. Tak ada apa, okey je saya kata. Ada banyak masalah lah, banyak fasa dia lalui. Dia pernah bercerai, dia pernah apa, dan akhirnya dia jumpa saya dan dia dah ada suami. Kali ni dia nak adalah settlekan pasal isu dia dengan anak dia dan adalah dengan bekas suami dan sebagainya lah. Ada macam-macam lah isu minta bantuan. Sebab saya juga legal advisor kan. Jadi sebagai konsultan saya bagi nasihat, saya bagi pandangan. Saya tak boleh lah nak ambil kisah-kisah dulu. Kita sebagai konsultan ni kita tak boleh nak prejudis pada orang, kau dulu tak boleh. Saya kena profesional juga, bagi nasihat yang terbaik untuk dia. Tapi masa tu saya cakap, ya Allah, kenapalah aku dulu lepas cakap. Sebab itulah kan sebenarnya dalam hidup kita ni, kita jangan cakap kata-kata alah aku duduk KPTM ni, itu tak boleh, ini tak boleh, alah couple pun tak boleh, ini tak boleh. Kawan, percaya je kat saya. Akhirnya bila contoh sekarang kan, ni siapa yang final year, angkat tangan. Final year KPTM, angkat tangan. Siapa yang tak yakin? Aku rasa dalam 4-5 tahun gini aku memang takkan lulus sampai bila-bila ni, kan dengar. Tak, siapa yang final year kan? Memang semua baru daftar semalam ke apa? Payah betul kau orang ni. Tanya tak jawab, apa tak angkat kan. Second year kan dengar. Pun tak ada. Siapa yang baru 2 bulan kat sini kan? Payah betul. Kan? Dah, you all akan tengok. Sekali lagi aku nak tak puas hati lah. Siapa final year angkat tangan? Final year. Oh, final year je boleh duduk dekat bawah tu bukan main lagi kau. Final year. Oh tak, ni first year lah. Dia biasanya first year kena jadi MC. Susah nak jadi MC yang seorang cakap, seorang tunggu sini, seorang cakap sini. Maka dengan ini macam tu kan. Bagus dia kan. Duduk je lah rapat-rapat. Oh, SOP. Tu. Lupa pula. Tapi betul. Kita akan rasa, cuba tengok sekarang. You all dah masuk college kan? Berapa lama kat sini? Kalau duduk sini paling lama berapa tahun? 20? Berapa? 2 tahun. Paling lama 3 tahun. Betul tak? Tak lama 2-3 tahun. Kalau betul lah 2 tahun tu lama, sekolah rendah dulu 6 tahun. Sekolah menengah 5 tahun paling kurang. Kan? Lepas tu tengok kat sini. Itulah hayat dia. Masa sekolah rendah tu, masa masuk tadika, excited. Malam tu tidur pakai baju tadika dah.
Sekali masuk sekolah tadika, tengok cikgu tu garang pula. Berkata, tangan angkat, tangannya tu. Tangan angkat, tangannya tu. Tangan angkat. Rambut sikap belah tepi. Lepas tu, bedak. Mana sempat bercapuk, muka tak puas hati. Lah, macam mana tak puas hati? Mak dia elok kata. Yang dia sini tompok, kononnya biar tahan lama. Lepas tu, bila dah masuk tadika, kenapa lah aku sekolah sini? Tak sabar nak masuk darjah 1. Habis tadika, yes! Darjah 1 lah belajar. Lagi pula, ada sini-sini. Darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, besar tinggi. Sekali bila dah masuk UPSR, darjah 6. Belagak. Sekali tak sabar nak UPSR, dah habis merdeka, yes! Sekali masuk form 1. Betul tak? Tak sabar nak masuk form 1. Bila masuk form 1, kenapa aku jadi junior balik? Habis PT3, merdeka, yes! Sekali PT3 dimansuhkan, yes! Lagi mansuh. Lagi merdeka. Tak sabar masuk form 4, dah menengah atas, dah besar sikit. Tapi masih ada senior. Kau tunggu aku jadi form 5 besok. Sekali dapat form 5, ya Allah, kenapa lah aku kena ambil SPM ni? Aduh, SPM. Korang kira untung tau, yang zaman-zaman PKP punya SPM. Makbul akhirnya doa yang tak pernah makbul ketika zaman pengarah ambil SPM. Zaman Timbalan pengarah jadi ambil SPM. Zaman saya ambil SPM, kita mohon minta lah SPM tangguh. Tak berlaku. Kan PKP dah dapat kan. Lepas tu kau marah, hai cepatlah peksa ni. Kau tak bersyukur tau. Iya. Dan lepas tu, bila habis SPM, yes, tak payah fikir sekolah lagi, yes, KPTM. Kena berkata, kenapa kita kena duduk dalam dewan ni? Dah lah aku duduk bawah kipas yang tak berpusing. Yang row depan. Kipas tak pusing dengan row belakang tu. Contoh lah kan. Dia punya cara cek ni tu geram menengok. Ya, tapi betul. Lepas tu, cepatlah habis KPTM. Tak sabar nak habis KPTM. Yes, habis KPTM. Merdeka. Cari kerja. Bila nak dapat kerja? Sekali minta kerja, dapat kerja. Yes, kenduri mak kau. Alhamdulillah, Halung dapat kerja dah. Dia kerja dekat ni, chartered accountant. Sini kau siapa ambil? Bisnes lah. Betul lah, saya teka tadi. Betul lah. Dia pegawai bank dah sekarang, dekat Standard Chartered. Wow, Liverpool. Dia kerja dekat ni. Dia sekarang ni jadi pegawai khas kepada Menteri Keuangan. Wow, macam itulah contohlah. Oh, berkenduri seminggu kenduri. Tak, seminggu sebelum kenduri. Masuk kerja, kenapalah aku kerja banyaknya kerja, ya Allah. Bilalah nak kahwin masa tu cakap. Tak sabar nak kahwin. Nanti esok kan kita buat kemah kita 10 kemah, ada scallop. Kemudian ke situ sarung color apa? Color merah campur biru. Campur tu jadi apa? Meru. Okey. Lepas tu bila dah kahwin kan, kenapalah aku kahwin? Baru tahu perangai jantan tu kat rumah macam mana. Yang lelaki tu baru tahu lah perangai perempuan tu kat rumah macam mana. Ya Allah, bersaipah kat rumah pakai baju binatang, baju kelawar, mencari habitat. Lepas tu bila dah kahwin dia cakap apa? Bilalah aku nak mengandung. Ayat dia. Bila nak mengandung, kenapalah aku mengandung? Azab lah. Kau tengok lecturer kau yang mengajar tu kelas. Buka muka surat 18 Janganlah bising. Saya tak sihat you know. Faham? Macam tu kan. Lepas tu dia kata, bilalah baby ni nak keluar? Bilalah baby ni nak keluar? Sekali bila baby tu keluar, kenapalah kau keluar? Nak kena mengadap lah. Ya Allah, baby, ya Allah. Bilalah budak ni nak besar? Bilalah budak ni nak cakap? Abah, Umi, Mama. Sekali budak tu boleh cakap, kau diam boleh tak? Dulu kau suruh budak tu cakap. Tak sabar tengok anak kita berjalan, bang. Kali budak tu berlari, kau duduk. Suruh budak tu duduk, bang.
Itulah realiti hidup kita sebagai manusia. Banyak sangat yang kita nak, tapi bila kita dapat, kita lupa. Sebab pentingnya kita jangan lupa setting kita datang. Valentine's Day ni adalah satu daripada banyak lagi perkara-perkara yang sebenarnya yang terbabit dalam kita, dalam dunia kita sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi. Isu couple ni bukan hari ni. Valentine's Day ni hanya sebab, tapi isu couple tu sebenarnya yang nak kita tekankan. Belum masanya. You all belajar. Tu cakap tadi, belajar saja. Saya dulu cakap dengan wife saya. Wife saya pun cakap kan, bang, kita besok dah kahwin, kita sambung belajar Sampai hari ni tak sambung. Sampai hari ni tak sambung. Saya ambil degree in law, LLB. Wife saya ambil TESOL, Teaching English as a Second Language. So akhirnya semua study, tapi bila dah kahwin tak sempat. Masa tu sibuk buat master untuk anak-anak. Kan, saya dah kahwin tau. Pada yang berharap tu saya kena maklumkan. Saya dah kahwin. Kan, tapi rupanya tu lagi sibuk dengan kerja, dengan career, dengan apa, sibuk. Hari-hari ceramah. Daripada bulan 1 tu ni tak ada rehat lagi. Hari tu lah Raya Cina sekejap. Sebab tak ada orang yang nak panggil ceramah waktu Raya Cina. Kalau tidak ceramah juga tu. Sambil diiringi dengan tarian singa. Tak, hakikat dia sampai satu tahap tu kita akan sibuk. Kan? Jadi makna kata masa tu tak ada sempat berfikir apa tu, sebab ramai orang boleh menasihatkan you all sekarang yang tengah sibuk hanya untuk belajar ni, sibukkan untuk belajar. Capai kejayaan yang semaksimum mungkin. Sebab nanti kadang-kadang ada masanya nanti kita nak balik ke situ, tak boleh dah. Macam you all cakap kan, dulu masa sekolah dulu best kan. Betul tak kita cakap balik? Sedangkan masa kat sekolah lu kau tak sabar nak tinggalkan sekolah. Ni kat sini tak sabar nak tinggalkan KPTM. Keluar masa kerja dulu. Masa kat KPTM dulu best kan. Keluar outing. Korang besok ni yang kau BFF, best friend forever ni. Ni janji tau dah keluar jangan lupa. Tu kawan. Kau percaya cakap aku. Terutama perempuan. Bila dah kahwin, dah ada komitmen kat keluarga, dah tak sama. Tersempak dekat pasar malam ni. Tersempak, weh ya Allah kau lama tak jumpa kau. Ya Allah. Tak apa. Nanti kita jumpa lagi. Husband dah tunggulah dalam kereta. Itu je paling kuat. Masa tu life dah lain, kawan pun dah bertukar. Dulu janji tu, best friend forever. Ini cerita betul. Kawan-kawan saya lagi lah, kawan rapat saya ramai meninggal lah. Walaupun saya muda lagi, perasan muda. Tapi dah ramai yang meninggal. Kawan-kawan baik lah, kawan ni ramai, tapi kawan yang rapat kan meninggal. Ada macam-macam lah, macam-macam meninggal. Ada yang sakit, ada yang apa. Yang kawan-kawan betul-betul rapat kan, best friend kan, yang kata best friend tu. Kawan-kawan lepak, kawan-kawan yang kita duduk dulu susah senang sama-sama kan. Kawan-kawan debat ramai lagi, anak-anak murid debat pun ramai. Tapi sampai satu tahap tu sebabnya orang tekan kat kita suruh belajar. Kenapa lu suruh belajar? Pening lah. Nanti sampai satu tahap you all akan duduk kat tempat ni untuk explain kat orang kenapa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Allah Ta'ala sebut apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun kita dapat. Maknanya you all belajar, niat kerana Allah. Kemudian jaga ibadah. Jangan risau. Yang dunia-dunia ni akan dapat juga. Duit dapat insya-Allah. Handphone pun you all boleh beli. Walaupun baru belajar. Tanya kita orang dulu mana boleh beli telefon. Mahal masa tu. Dan telefon tu melekat kat tiang elektrik tu. Namanya telefon. Kena masuk duit pun boleh pakai. Macam mana nak usung ke sana kemari? Dulu mana ada telefon kecil? Tak ada. Besar bateri kereta. Itu pun line 010 atur dulu. Tak dulu. Sekarang kalau orang pakai tu memang tak nak kawan dengan kau kan? Tetapi hari ni zaman ni dah lain. Zaman dah lain, tetapi bukan bermakna adab itu pun berubah. No, adab masih lagi kekal. Kena jaga. Tu sebab Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab.
Ada adab. Adab kita belajar kat sini adalah tetap hormat pada mak ayah kita walaupun dia tak ada kat sini. Hormat apa? Hormat nama baik dan maruah kedua ibu bapa. Tolong jaga. You all nampak you all belajar, tak ada apa-apa. Pam, you all pergi, keluar, tunggu kat depan sana. You all menyorok daripada pengawal keselamatan sini, daripada disiplin dekat sini, daripada warden dekat sini, kita boleh menyorok, janji jumpa kat luar naik motor berdua. Boleh? You all boleh buat kat sini. Atas nama everyday is Valentine's Day. Mungkin. Keluar ke sana, kau peluk punya rapat, 7 orang boleh duduk belakang. Ke sana kemari, mula-mula sini, mula-mula sana, pergi sini, lepas tu dah mula, dah makin lama makin liar, makin berani, sudahnya check in kat hotel. Dan akhirnya berlaku benda-benda yang tak baik. Lepas tu buatlah benda, akhirnya benda tu lambat laun benda-benda buruk ni akan terdedah juga. Dan bila terdedah apa jadi? Apa perasaan mak ayah kita? Mak ayah kat rumah ni yang tengah beria bersungguh-sungguh ni cari duit ni, nak pastikan kita ni cukup perbelanjaan semua. Tiba-tiba dengar anak dia yang disangkakan belajar bersungguh-sungguh ni, yang anak dia beritahu dia tak dapat balik minggu tu sebab ada assignment, sedangkan dia bercuti berehat dengan jantan mana kat luar. Yang lelaki pun sama, menipu mak ayah dia, buat benda-benda lain, dan akhirnya jadi apa? Kan? Itu yang kita tak nak. Bila hilang doa seorang ibu yang kecewa, percayalah itulah permulaan masa depan yang gelap gelita pada kita di dunia ini. Itu sebabnya tadi Allah Ta'ala sebut, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun kita dapat. Dan Allah sambung dalam ayat tu, dan barang siapa mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia tu. Siapa yang kejar keuntungan dunia tu? Orang yang pergi check in, orang yang nak happy-happy dengan girlfriend, dengan boyfriend. Itu keuntungan dunia. Kita akan rasa seronok sangat. Jangan risau, mesti seronok kan? Namun Allah Ta'ala sambung, tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Dahlah dekat dunia tu tak dapat semua, dapat sikit aja, tapi dia takkan dapat kebahagiaan di akhirat. Yang itulah target kita. Itu sebabnya orang yang paling senang sekali, dia belajar rajin-rajin, dia tak payah pening kepala. Wih, orang semua dah kapa kau bila nak cek boyfriend ni? Taklah, biarlah aku malas nak fikir. Kan kita cakap dengan kawan kita kan, kau tu tak berdosa, macam kau baik sangat. Sebelum kau kena balon, kau cakap macam tu lah. Tak, malas nak fikir, aku nak belajar je sekarang ni. Kadang ada kan setan-setan kat dalam bilik kita kan, syaitan rajim tu, nampak kita belajar pun dia kacau. Belajar siut ini. Itu geng-geng setan ni memang ada, tiap-tiap tahun ada. Kan? Dia siap tutupkan buku kau tu. Apa benda belajar-belajar ni? Belajar apa? Kau marah. Memang wakil setan pun terkejut. Wih, jahat juga dia ni. Kan? Kan? Belajar siut. Kita pun mana ada. Sampai takut pula. Kena sorok pula. Kadang-kadang kita buka lampu pukul 12 saja, buka lampu pub kan, kat lampu kat meja kita je nak belajar. Cik, kawan-kawan kita buat, dah pukul berapa dah ni? Cik, kononnya nak menyindir kita, konon belajar sampai lewat pagi lah. Tu memang ada geng-gengnya tu. Tak adalah, langsung simpan, sanggup tutup tidur tu balik. La ilaha illallah. Tu juga kan, dalam hal ini sebenarnya, dalam tempoh ni kan, kita target kita nak bahagiakan mak ayah kita. Bila mak ayah kita happy, mak ayah kita doakan kita. Dan bila doakan kita, percaya cakap saya, momen yang paling penting sekali yang kita jangan lepaskan adalah bila momen kita graduate, kita naik atas pentas, kita terima scroll ni, walaupun dalam tu kosong tak ada sijil, dia olok-olok aja. Kita terima scroll dan kita pandang kat bawah, kita nampak muka mak ayah kita. Itulah momen yang paling penting yang korang tak boleh terlepas sebenarnya. Faham? Dengar saya cakap ni. Itulah momen yang kau cakap, ya Allah, masa itulah kau cakap, masa itulah baru kau sedar kesusahan mak ayah kau sebenarnya sebab nak bahagia tengok kita naik atas pentas. Itulah matlamat mak ayah kita sebenarnya.
Dan masa itulah mak ayah kita akan cerita, oh aku dah bila bau tu balik kau bau si Angah. Oh ya ke? Angah tak sangka ada 2 bintang kat tepi muka dia. Tahu? 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, tahu? Kalau kau bangang memang tak ada lah bintang muka kau je. Macam tu aku cakap tu orang ni. Betul? Jaga adab. Adab kita dengan mak ayah kita, adab kita dengan guru kita. Apa guru pesan? Guru pesan, tak payahlah kau nak apa-apa. Pensyarah you all 3 dialog yang biasa dia sebut dalam kelas. Betul tak? 3 dialog. Saya dah kaji tu. Pensyarah you all 3. Pertama, apa nak jadi dengan you all ni? Pertama. Tu dialog yang popular dia selalu sebut. Dialog yang kedua, you all sedar tak exam berapa hari lagi? Dialog yang kedua. Dan dialog yang paling popular, you all tahu tak, zaman saya dulu tak habis zaman dia kan? Betul tak kan? Tak tahu. Jadi itu biasa yang dah diulang daripada zaman berzaman. Dan mak kita pula 3-3 diulang. Apa nak jadi dengan kau ni? Pesa berapa hari lagi? Zaman mak dulu 3-3. Tu kat rumah. Tapi nak beritahu, peringatan demi peringatan diberikan bukannya untuk apa. Memang kita kadang sampai bosan, apalah. Ingat tak masa kita sekolah dulu, kita bangun subuh, kita dah bangun dah siap ni nak mandi ni. Kita duduk ambil mood jap kan dekat katil kan. Long bangun long, dah bangun lah. Kita jawab kat mak kita. Kan? Mak kita kejut kita macam kita belum bangun. Tapi rupa-rupanya itulah momen yang kita akan rindu. Bila dekat bilik asrama, tenenenet, tenenenet, tenenenet. Seorang tu pula handphone ni lah. Kita akan ingat itulah alam yang dipertahankan. Memakak lah kau ni. Marah kawannya. Betul tak kan? Itu momen yang you all akan ingat. Tak payah kita sibuk-sibuk nak cari couple belum masanya. Sekarang ni fokus untuk berjaya. Sebab kita dah sebut dah, couple ni ketika peringkat universiti, melainkan nak kawan-kawan. Kawan tak ada masalah. Berkawan ramai-ramai. Janganlah berdua je. Kami kawan je. Tak, orang tahu. Something happen, orang tahu, boleh nampak sparkling dia tu. Boleh nampak. Budaya-budaya yang kau tengok dalam drama, dalam filem tu jangan bawa dalam hidup kita. Bukan semua sesuai. Kan? Ni penting ni nak ingat ni. Untuk berjaya, pertama, you all kena cepat. Jangan lambat. Lambat, you all akan ketinggalan. Dengar. Pertama, cepat. Jangan lambat. Semua yang kita lalui ni, nak berjaya ni ada 5 pula syarat. 5 syarat. Nak berjaya ni 5 syarat. Pertama, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba berjaya. Ada orang terus berjaya je. Tak ada. Ada tak orang tiba-tiba berjaya? Ada. Semua proses panjang. Macam saya kata tadi, sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk KPTM, lepas tu sambung lagi. Ada orang sambung lagi. Ambil master, ambil PhD. Sampai jadi lecturer dan sebagainya. Proses panjang. Kedua, kena ada komitmen. Tak ada komitmen tak boleh berjaya. Ketiga, kena fokus. Tak ada fokus pun tak boleh berjaya. Keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena ada. Dan yang kelima, disebutkan sebagai keberterusan. Ataupun disebut sebagai konsistensi. Ataupun ustaz sebut sebagai istiqamah. 5 ni, saya dah berapa? Proses yang panjang. Komitmen. Fokus. Disiplin. Dan juga istiqamah. 5 ni, cabut satu pun takkan berjaya. Buang proses yang panjang. Tak. Tetap kita takkan boleh berjaya. Semua orang ada usaha, ada step-step dia. Komitmen. Ada orang yang tak bagi komen boleh berjaya. Tak ada. Bila training tim bola sepak, ada yang tak datang training, akhirnya dia kena drop. Dia takkan berjaya. Orang yang tak ada disiplin takkan berjaya. Orang tak boleh fokus takkan berjaya. Dan begitu juga orang yang kejap fokus, kejap tak istiqamah pun takkan berjaya. Itu sebab ada satu pepatah Jawa menyebut, the beauty of success is not the achievement but the journey. Dia kata. Keindahan satu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya. Kita boleh cerita balik ke anak kita, masa ayah dulu belajar sekolah rendah kat sini, sekolah menengah kat sini, tidak sesusah waktu ayah di KPTM tu. Oh, susah. Ayah rasa kalau orang lain dah lama berhenti dah, tercabut kepala dia, tapi ayah, alhamdulillah ayah survive. Kita cerita sebab kita dah lepas.
Itu sebab kata proses tu penting. Ya, proses pembelajaran. Macam saya dulu belajar, habis diploma sambung pula degree. Dah lah, bila daripada diploma pergi degree tak ada kredit transfer. Sebab saya ambil law. Kena satu semester yang panjang 4 tahun. Kan? Dan saya pecah rekod di universiti, sebelum saya habis paper final, saya dah dapat tawaran kerja sebagai legal advisor, sebagai sebagai prosecution officer, sebagai pegawai pendakwa merangkap timbalan pengarah. Jadi kemudian tak sampai 4 tahun saya naik jadi pengarah undang-undang dan penguatkuasaan, merangkap penasihat undang-undang, legal advisor. Saya sempat bekerja selama 12 tahun. Kemudian ambil cuti tanpa gaji sebab nak cuba-cuba, sebab ramai sangat orang panggil ceramah. Dan akhirnya lepas tak sampai setahun nak cuti tanpa gaji, bos panggil balik. Sebab kritikal kena tolong, organisasi kena masuk, advice saya diperlukan, masuk balik kerja. Dan masa tu dah kelang kabut dah. Tak tahu nak ceramah ke nak kerja, nak ceramah ke nak kerja. Sudahnya tak tahu mana satu part time. Rasa macam pengarah undang-undang tu pula part time. Jadi saya kena pilih salah satu. So untuk keberkatannya, takut tak berkat besok kita mengejar dua-dua sekali. Akhirnya saya pun ambil keputusan besar awal. Saya ambil option. Saya boleh ambil option kan, ambil option, tapi tak dapat pencen penuh lah. Option, alhamdulillah saya ambil keputusan untuk buka konsultan sendiri di Seremban. Alhamdulillah, dengan buka konsultan kita boleh menggaji pekerja, kita boleh ajak saudara mara kita bersama dengan kita, boleh wujudkan peluang pekerjaan. Dan alhamdulillah itu satu benda yang saya rasa Allah lorongkan perjalanan tu. Memang tak ada siapa cakap mudah dalam hidup ni. Kalau kita tanya dengan kita punya timbalan pengarah ke kan, kita tanya dengan tuan pengarah kita, bukan senang nak duduk kat tempat ni pun dah melalui apa yang kita semua lalui ni. Dah lalu dah. Jadi tak payahlah kau nak temberang lah. So kau punya trik tu semua dalam poket dia. Tak payahlah kau cakap, saya rasa lah, tak payahlah. Dia dah tahu. Kau belum cakap, dia dah tahu dah. Kau membohong pun dia tahu. Kau tipu MC pun dia tahu. Boleh tahu, tak sah lah. Kau baru niat, dia dah tahu. Oh, lagi dahsyat. Kan? Tak, sebab pengalaman. Kan? Jadi dalam hal ni sebenarnya jangan terburu-buru. Bak kata Pak Ngah saya kan, saya ingat ayat dia, belum gemuk sudah bengkak. Itu pepatah Cina. Belum gemuk sudah bengkak. Nak gemuk ni dia ada peringkat-peringkat dia jadi gemuk. Tapi kau maksakan diri kau bengkak sebenarnya, kau tak gemuk. Dan lepas susu tu jadi sudahnya kau kurus balik semula. Macam itulah. Jadi makna kata biarlah, orang kata naik tu biarlah, orang kata berpimpin dan bertangga tu yang betul. Maksudnya jangan kita terburu-buru. Oh nak cepat sangat besar, nak kahwin, nak apa, nak sini. Sabar. You all ada momen-momen yang you all perlu hadapi dulu. Capaikan kejayaan. Ada satu hak yang you all kena pulangkan kepada mak ayah, iaitu kejayaan mendapat kelulusan yang terbaik. Itu penting. Jadi saya tak nak panjang-panjangan. Saya buka untuk sembang santai. Kalau ada soalan-soalan nak ditanyakan, silakan. Silakan. Masih? On kan. Tekan sikit lah, sampai menyala. Okay. Assalamualaikum. Salam. Saya Muhammad Zahim. Muhammad Zahim. Okey. Daripada fakulti bisnes. Okey. Saya nak tanya Ustaz, kepada Pak Ustaz. Pada zaman sekarang ni ada banyak kes dalam perkahwinan yang berlaku perkara pada zaman ni yang isteri lebih berjaya daripada suami. Apa pendapat Ustaz dalam menjalan penyelesaian dalam kes? kalau nak selesaikan, pastikan dia gagal lah. Itu bukan masalah nak diselesaikan. Dah faham maksud Zahim tu. Memang betul, banyak kes. Kadang-kadang orang perempuan, anak pula orang perempuan macam sekarang kan. Orang perempuan je saya nampak mencatat tadi apa yang saya cakap.
orang lelaki saudara dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia hafal apa yang Nabi sebut. Jadi itu sebab dia tak catat. Agaknya lah. Tak, sebenarnya memang orang perempuan ni Allah Ta'ala bagi dia berapa akal, berapa nafsu? 9 nafsu, 1 akal. Orang lelaki dia dapat 9 akal, 1 nafsu. Tapi orang lelaki dia punya jahat tu 9 akal untuk selesaikan kehendak nafsu yang satu tu. Tu jahat lelaki ni kan. Tapi orang perempuan pula dia belajar, dia rajin, dia buat apa pun dia rajin. Dia nyental bilik air pun dia rajin. Yang paling tak tahan dia rajin, dia menyebut pula, "Hui, penat lah, banyak assignment sekarang." Yelah, kau seorang je belajar kat KPTM ni, orang lain tak belajar kat sini. Macam tu lah kan. Tak, maksudnya orang perempuan ni memang dia rajin. Dan bila dia rajin, dia belajar tu kan, dia belajar, dia boleh capai keputusan yang terbaik. Memang tak dinafikan. Pointer dia pun bagus. Result dia lebih bagus. Tu sebabnya kalau ikut kan, waktu saya di diploma in public admin dulu, saya sambung degree in law, syarat dia mesti dapat 3 pointer and above yang layak untuk sambung law berdasarkan result subjek basic law dulu dengan kontrak dengan law of agency yang kita belajar dulu sebelum kita naik. Ada beberapa subjek law yang kita ambil, law of administration. Bila kita nak sambung degree, tengok yang layak daripada UiTM di London Alun Gajah Melaka, lendu dekat Melaka, nak yang dapat yang layak masuk ke Shah Alam 7 orang je. 7 orang saja, dan dalam 7 orang tu seorang je lelaki. Yang lain Asma, Mulia, Azhana, saya ingat lagi si Mas tu, lepas tu Azlin, ada dah jadi magistrate, ada jadi lawyer kan, dan saya seorang je lelaki. Yang best tu daripada diploma tu, sebelum nak masuk semester 1 kita kena ambil paper bahasa Inggeris kan, kita kena ambil exam bahasa Inggeris. Kalau kita lulus tau, bukannya skor, lulus boleh terus masuk semester 1. Tapi kalau tak lulus kena masuk pre-LLB. Alhamdulillah, ke-7 kami tak lepas. Tapi nak tunjuk tu, saya bukan nak tunjuk yang pasal tu lah, tapi memang kita orang masuk exam memang susah betul. English, paper English tu, entah mana daripada planet mana dia ambil soalan tu pun tak tahu. The dog is yang kita tahu barkingnya menyalak, kita tak ada barking tu kan. Anjing dia buat apa selain benda menyalak ni kan. Jadi macam tu lah antaranya lah, antara soalan lah kan. Dia, yang kita yang pasal kita belajar yang grammar lah, yang banyak kita orang fail. Bukan fail macam mana, tak cukup syarat sebab standard soalan tu. Saya ingat mungkin A-levelnya soalan kot. Jadi ramailah yang tak lepas. Termasuklah ke-7 sebab daripada diploma ni kebanyakan tak lepas. Adalah seorang dua yang memang dia cakap Melayu pun tak reti. Macam itulah. Itu yang lepas. Tapi nak beritahu, kejayaan ni biasa, tetapi sebenarnya pentingnya tu sebabnya dalam Islam ni, dalam bab perkahwinan ni kena cari yang sekufu, orang cakap kan, yang perkahwinan. Tetapi melainkan ada yang terima, ada. Tu sebabnya profession walaupun pangkat dia lagi tinggi, walaupun kelulusan dia tinggi, tapi kerja berbeza-beza. Tu sebab kalau bekerja di tempat yang sama susah sikit. Yang tadi kan, melainkan dia betul-betul faham. Ada berlaku satu kes, suami tu tukang kebun sekolah, isteri pengetua sekolah yang sama. Dan pengetua tu pula berbincang dengan suami dia. Suami dia kata apa? Kita biar profesional. Dekat sekolah jangan panggil abang ni, jangan anggap abang ni suami. Anggap abang tukang kebun. Abang tak kecil hati. Nak marah abang betul-betul. Tak apa ke bang? Tak apa. Jangan tunjuk kat orang yang kita ni, itu suami dia tu, jangan. Abang tak suka dia tu. Tapi kat rumah abang ketua. Dia kata macam tu. Dan alhamdulillah memang dia buat betul. Mat, angkat pasu tu mat, sini mat. Okey. Ni. Tepi-tepi sikit. Sinilah. Situ. Dia buat macam tu. Dan dia dah bersetuju. Dan bila suami dia balik, bang, minta maaf tadi marah. Tak adalah. Okey, abang faham. Dan dia terima. Itu nama dia profesional. Ada tau. Dan ada soalan yang orang tanya. Nak tanya orang lelaki, apa pandangan korang? Ada satu soalan orang tanya saya. Sebab hari-hari orang tanya soalan saya kan. Satu soalan dia tanya, Ustaz, macam mana Ustaz Ada orang ni
Suami ni gaji dia sebulan tu semua bagi kat isteri dia. Tengok timbalan pengarah, dia tu good dia. Orang perempuan macam tu lah. Tak, tapi memang bagus. Orang lelaki dia bagi gaji dia semua kat isteri dia, dan setiap hari dia minta duit belanja dengan isteri dia. Abang nak duit minyak, duit minyak. Kadang isteri dah letak dah, macam sekolah lu, letak atas meja tu. Ni duit minyak motor, ni duit makan. Saya nak tanya orang lelaki, bagus ke tak bagus? Agak bagus tak bagus? Belum kahwin dah takut bini tu. Tak adalah, betul lah tu, jawapan tu bagus. Ada orang cakap, iya kenapa? Akan ada kawan akan cakap, apa kau bodoh sangat duit bagi semua kat bini kau? Ada orang yang kata tu. Kita laki, beras kita beli. Oh, ayat dia. Lepas tu orang perempuan menjawab, memanglah beras dia beli, tapi apa jawapan perempuan? Kita yang masak itu okey tu. Memanglah beras dia beli, tapi duit pun saya bagi. Dia lagi teruk, bini bagi duit. Sebenarnya yang lelaki tadi, kita tak berhak pun nak cakap dia teruk, dia tak bagus. Itu keputusan dia suami isteri. Kita kena respect. Dan bila tanya pada suami, saya bagi kat isteri saya sebab saya ni tak boleh pegang duit. Saya pegang duit kan, saya nak beli tu, nak beli ni. Jadi biar saya ada tu ngam-ngam duit belanja, saya akan lupakan hasrat nak beli benda-benda lain. Tu saya minta isteri saya tolong jaga duit saya. Harapnya isteri tu tolong jagalah. Jangan tin, barang sampai tin, barang sampai tin, Lazada, tin, Grab, Food Panda, semua lah. Contohlah. Ya, soalan tu sangat bagus. Tetapi sebenarnya perbezaan itu, walaupun kerja kat tempat, kalau boleh jangan kerja tempat sama. Tetapi kalau pun kerja tempat sama, dia perlu diselesaikan peringkat awal lagi melalui perbincangan suami isteri. Tidak jadi isu. Tapi kalau lelaki yang ego, masalah sikit. Awak naik, pangkat awak lagi tinggi, awak berhenti kerja, duduk rumah. Jangan layan orang macam tu, pening kepala. Kan? Tapi memanglah kalau ikutkan, memang wajib seorang isteri ikut cakap suami. Contohlah dalam satu hal, ni pun soalan orang tanya. Saya ni anak lelaki, saya nak utamakan mak saya daripada awak tau. Pernah dengar tak ayat tu? Dalam bab nafkah, tak boleh utamakan mak daripada isteri. Ingat. Tu yang ramai yang tak faham. So nafkah tetap bagi isteri, anak-anak, baru bagi mak. Kalau tak mampu, itu sebab sebelum kahwin kena fikir bab kemampuan. Itu sebab ramai orang, oh, aku tak tahu, nantilah saya belum bersedia lagi nak kahwin. Sebab aku tengok engkau ni. Sebab dia fikir pendapatan dia tak cukup. Sebab dia kalau boleh, bukan bagi isteri dan anak-anak je, dia nak bagi mak dia juga. Melainkan dalam keadaan darurat yang, tak maaf abang tak boleh nak bagi ayah duit belanja bulan ni. Kenapa bang? Mak tak sihat, mak nak operate, kena pakai duit, abang bagi duit kat mak dulu. Itu tak apa. Tapi bukan kata tak boleh buat baik dengan mak. Mak minta maaf saya dah kahwin, saya kena utama isteri saya. Mak, Assalamualaikum. Kau kan jangan cakap yang tu. Itu melantun bangangnya, kan sikit kan. Begitu juga, satu lagi. Dalam bab mak ayah sakit, bila dah kahwin, wah kau ni tajuk suami isteri saja. Wah, Valentine tadi ni, kekasih ni, dia bawa pada suami isteri. Seorang suami tak boleh paksa isteri dia jaga mak ayah dia yang sakit, mak ayah suami yang sakit. Tak boleh paksa. Dan seorang suami tak boleh halang isteri nak jaga mak ayah dia yang sakit. Dia boleh halang atas kapasiti, aku suami, aku tak bagi kau keluar. Kau jangan jaga mak kau. Ini arahan aku sebagai suami. Isteri pun nangis. Dia ikut perintah suami, dia dapat pahala. Tapi suami berdosa sebab halang isteri dia jaga mak ayah dia. Faham? Kadang-kadang isteri itu sendiri yang sanggup jaga mak ayah suami, tak apa. Itulah mak abang tu tak ada siapa nak jaga. Tak apalah bang, biar saya jaga. Mak ayah abang pun mak ayah saya juga. Tak apa ke? Tak apa. Dan sebaik-baiknya suami berilah sagu hati, hadiah kepada isteri sebab willing jaga mak ayah dia. Itu kena faham. Itu detail kat lah tu. Itu tunggulah kau kahwin sok bagi kita jawab balik soalan tu. Okey, soalan lain. Orang perempuan mesti dia wakil. Takkan tak ada soalan. Lelaki yang rajin tanya ni, tanya.
Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum. Salam. Nama saya Muhammad Abdul Razi. Muhammad Abdul Razi. Amirul Razi. Amirul Haziq. Okay. Soalan dia, apakah pendapat Ustaz sekiranya couple tapi dijadikan sebagai motivasi untuk cemerlang dan memang niat untuk berumah tangga? Jap sekali lagi. Jap. Diam. Saya nak dengar betul. Okey. Apakah pendapat Ustaz sekiranya couple tapi dijadikan sebagai motivasi untuk Takut. couple Oh, couple. Couple tapi dijadikan sebagai motivasi untuk cemerlang dan memang berniat untuk mendirikan rumah tangga. apa sah kau tepuk? So sweet. Akhirnya ada yang ada bahkan suami yang menyuarakan pandangan kita, guys. Kata. Sabtu kan. Ingat tak kisah Robin Hood? Saya kata. Robin Hood dia nak tolong orang miskin, baik tak? Dia nak tolong orang susah, bagus tak? Bagus. Dan kena pula Robin Hood ni dah masuk Islam, dia niat kerana Allah, bagus tak? Bagus. Cuma cara dia mencuri daripada orang kaya, mencuri daripada orang kenamaan, mencuri daripada golongan bangsawan sebab nak tolong orang susah. Akhirnya jawapannya apa? Matlamat tak pernah menghalalkan cara. Itu saja. Couple memotivasikan. Kau letak gambar sap grey fupa, engkaulah sekuntum bunga sakura. Dia kata kan? Ya. Atau bunyi, bila mentari menyinari sendu, terasa kehingga hari ini. Happy, tenang hati. Tapi waktu belajar, kenapa tak muka mak ayah kau yang bagi semangat kat kau? Itu soalan dia. Soalan dia. Tak cukupkah mak ayah menjadi motivasi sampai kau nak letak orang yang baru berapa minggu, berapa bulan yang kau kenal untuk ganti kedudukan yang lebih istimewa daripada mak ayah kau dengan tahap kau belum ada hubungan pun dengan perempuan tu? Apa cer? Tak kisahlah niat berumah tangga pun. Apalah salahnya? Kan saya kata, sebelum sampai ke titik akhir penamat graduasi, why not matlamat utama? Bahagiakan mak ayah kita dulu. Mudah-mudahan dengan kebahagiaan itu, mak kita doakan kita dapat kita jodoh yang baik. Mungkin datangnya daripada KPTM Bangi ini dulu. Contoh. Tak, aku tak sajalah, tak adalah nak tepuk. Tak, betul tak? Kan? Kenapa? Bayangkan mak ayah kau kan. Mak ayah kau ni beria, tapi rupa-rupanya ada orang lain dapat tempat ketika belajar ni. Kan? Apa perasaan dia? Betul tak? Oh, tu dia. Macam saya kata tadi, berkawan tak ada masalah. Tapi couple, istilah couple kita tahu tu bukan kawan. Betul tak kan? Coupler. Coupler. C-O-U-P-L-E. Coupler. Couple ni bukan kawan, maknanya dia dah ada perhubungan. Dia tak boleh, dia kena ada komitmen, dia kena call, dia kena WhatsApp. Hari ni tak dengar pun. Cakap lah. Pasal dah tak boleh cakap dah. Dah tak sayang dah kat saya. Okey lah, hari-hari istiqamah. I love you too. I love you too, love you more. Dah kau gelak-gelak betul tak benda tu? Orang yang couple kau pernah dengar tak macam tu? Pernah tak dengar dia macam tu? Pernah tak? Kadang-kadang konsisten, setiap hari kena cakap. Kalau tak, hari ni dia tak telefon pun, dia tak call. Tapi dengan mak kau tak buat macam tu pun hari-hari. Nak orang lelaki, tak sah lah. Hello mak, sayang mak. Muah. Ni aku ajar cara dia. Kau pergi kat mak, hello mak, sayang mak, I love you. Muah, pap letak telefon. Tutup telefon terus. Mak telefon dah tak dapat dah.
Hello. Apa hal anak kita tu tak siap nak mati ke apa budak tu cakap. Betul tak? Okey. Tak, bukan tu saya kata tadi, kawan. Kan? Sampai satu ketika kita nampak signal tu, it's about time. Dah okey, nak mula kenal-kenal, nak mula nak berjadikan isteri kita, tak ada masalah. Potensi tu memang ada, kan? Iyalah bila dah hari-hari nampak dan dia melayan pula, kita pun pandang, Assalamualaikum, salam. Kan? Jadilah, memang betul. Walaupun niat kita nak jadikan dia isteri kita, tak ada siapa yang tak berniat. Tak ada siapa yang couple tu tak nak. Kebanyakan lah, semua itulah isteri aku besok. Betul. Sampai masa tak jadi. Ada yang tak jadi, kebanyakannya tak jadi. Kan? Nak pula bila dah kerja baru tahu dunia sebenar macam mana. Kan? Contoh yang macam tadilah, isu yang ditanya oleh Zahim tadi. Kan? Bila dia sambung belajar, bila dia couple, yang lelaki tu tak kenapa resultnya memang pointernya memang cukup-cukup makan ya. Memang mencungap pointer dia. Lepas tu orang perempuan tu dapat, alhamdulillah dapat kerja bagus-bagus. Kan? Yang lelaki ni pula kerja teruk sikit. Masa tu Allah Ta'ala lah yang tahu kekuatan perhubungan korang masa tu. Bila nampak realiti percampuran dengan lelaki yang mentaliti macam mana, lepas tu dia lah kejap-kejap cemburu, lambat balik ni apa, ada meeting lah, ada kerja dekat site lah, tak faham ke? Kan? Ni realiti. Tu sebabnya kerja elok-elok, kau proof pada dunia yang kau boleh berjaya, kau ada kedudukan, kau ada satu level akademik, kau ada pencapaian, dan baru cerita. Kan? Kau berkapal main mati, tapi bodoh menonton-nonton buat apa? Rizak pun merayu nak sambung lagi. Merayu nak sambung apa benda? Memula P1, perhatian 1, P2, lepas tu pintu lah, keluar, balik. Kau belajar apa? Susah belajar tu, lecturer. Kalau susah, kenapa ada yang berjaya? Apa otak dia tokok keluar perempuan tu? Tokok keluar otak dia sampai kena pegang, tampung masuk dalam tudung tu. Tak ada. Semua orang ada peluang yang sama. Betul tak? So jangan sia-siakan peluang yang ada. You all boleh berjaya. Gantung cita-cita, kata seorang ahli falsafah, gantung cita-citamu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut tu dengan laut, tapi dah dia cakap macam tu, aku ulang aje lah macam tu. Maksudnya letak target tinggi nak berjaya. Saya dulu target nak praktis, alhamdulillah saya dah jadi pengarah undang, bawa kes mahkamah. Saya dah capai dah cita-cita saya. Tapi rupanya Allah lawangkan satu lagi peluang. Saya terlibat dengan macam-macam sampai orang confuse. Baru-baru ni sesi minyak ada orang tegur, pelakon kan? Bukan, you pelakon. Saya kata bukan, silap ni. Ya, pakai emas pun saya kenal. Semua buka lah emas saya buka. Okey, saya siapa? Kan? Fatah Amin kan? Saya kata bukan. Saya puas menafikan, tapi dia degil kan, saya biarlah. Okey, next question. Soalan lain. Lelaki dah 2 orang tanya. Sebab dia je memikirkan masa depan ni. Orang perempuan, cepatlah tanya. Mahasiswi. Dah faham semua dah. Yang perempuan dia ada nak tanya ni, saya tahu orang perempuan ada nak tanya. Macam mana nak cari lelaki yang betul-betul boleh percaya? Macam tu kan. Aku bagi contoh soalan lah. Sebenarnya kalau nak jawab soalan tu pun sebenarnya senang. Makhluk yang paling jujur dalam dunia ni adalah lelaki. Yang cakap betul tak? Dia saja umpan, dia tak perasan tu. Confirm tak ada orang perempuan? Ada, okey, silakan. Ada juga wakil orang perempuan nak tanya, silakan. Yes, bagi tepukan orang perempuan.
Salam. Nama saya Nur Hidayah binti Zasra JS dari Nur Hidayah. Nur Hidayah. Nur Hidayah daripada fakulti Sport Management. Oh, Sport Management. Okey. Memang benar hukum menyambut Hari Valentine adalah haram. Okey, bagaimana pula hukum menjual hadiah dan bunga kepada pasangan-pasangan bukan Islam dan sebagai umat Islam yang meraihkannya? Okey. Itu sebabnya majlis mufti wilayah dan juga beberapa mufti sependapat menyatakan bahawa keputusannya adalah untuk menyambut Hari Valentines atau terlibat dengan itu, dia cenderung kepada haram. Dia cenderung tau. Cenderung, dia tak terus haram macam tu je. Maksudnya keterlibatan kita tu lebih berat kepada tidak dibenarkan. Maksudnya kita jangan celebrate. Sebab celebrate, bayangkan kita dah tahu tadi, pengajaran di sebalik Hari Valentine itu adalah meraihkan kemenangan tentera Kristian di dalam mengalahkan tentera Islam di Spanyol. Jadi bayangkan, kita dah tahu dah ni. Kita dah tahu. Itu sebab kita beritahu jangan celebrate. Malahan hari untuk berkasih sayang tu setiap hari. Setiap masa kita berkasih sayang, hidup berkasih sayang sesama insan. Kan? Tak perlu hari-hari tertentu. Macam Happy Mother's Day, gitu kan? Happy Mother's Day, kita nak menyambut apa? Mothers tu dia merujuk kepada Mother Teresa, bukannya pada mak kita, kan? Dan sedangkan untuk menyayangi mak kita perlu ke hari tertentu? Tak perlu setiap hari sayangkan mak kita. Hari-hari tanya mak nak apa? Itu hari mak lah tu. Esok pun hari mak, selagi mak masih ada. Tanyalah orang, tanyalah pengarah, tanya timbalan pengarah, tanyalah sesiapa yang dah tak ada mak, betul tak? Hidup dah tak sama. Itu sebabnya kalau dalam hal ini maknanya hukum dia tetap haram. Dan orang memberi hadiah, bagi hadiah, bagi je lah hadiah. Tak perlu nak sebut ini hadiah ni sempena Hari Valentine. Tak perlulah. Seolah-olah kita redha dengan sambutan tu. Seolah-olah kita ni nak terlibat dengan meraihkan sambutan tu. Okey. Okey Pasal hadiah dengan pasal apa yang kan? Pasal hadiah dengan pasal tu lah. Kan? Okey Okey. Alright. Okey. Ada tak yang nak tanya lagi? Dah lah kan? Alhamdulillah. Dah berapa puluh dah ni. Kejap lagi nak cari kipas balik kan. Apa pun, simple je. Saya ada tekankan tadi satu perkara yang paling penting sekali sebelum saya tutup lah. Tentang adab. You all bila belajar, sebab sekarang ni di Malaysia ni, di negara kita ni sedang mengalami satu krisis yang sangat besar, iaitu krisis adab. Di seluruh tempat, semua tempat, termasuk ada tempat paling tinggi sampai paling bawah. Itu sebab kata adab. Tak hormat dengan orang, cakap menjerit-jerit, dah tak ada prosedur, seolah-olah macam maki hamun orang. Tak percaya, cuba buka Facebook, tengok komen-komen orang yang mengecam tu. Mana ada tak ada budi bahasa, tata cara Melayu, dah tak ada dah. Kan? Bak kata orang, kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Penting. Jadi tolong jaga adab. Dekat sini pun jaga adab. Suami dengan isteri dekat luar sana memang dipentingkan juga tentang adab. Jadi you all pula akhlak sesama rakan-rakan dekat ni, tolong jaga adab. Dia perempuan, kita lelaki, jaga adab. Kan? Jaga ikhtilat kita ni, kita dengan dia macam mana, setakat mana. Kan? Bukan hanya SOP sebab COVID, tapi SOP dalam perhubungan kena jaga. Jangan melampau. Betul lah kita suka dekat dia, memang tak lebih nak cakap apalah, dah suka, dah sayang kat perempuan tu, dan dia pun sayang. So ingatkan diri kita, buat masa ni kita jangan lupa tanggungjawab utama kita, iaitu untuk belajar sungguh-sungguh. Kena kontrol. Yalah, dah terlajak sayang, buat macam mana? Dari mana burung terbang melayang kalau tak dari sawah turun ke padi? Kan? Dari mana datangnya sayang kalau tak dari mata turun ke hati? Kan? Jadi kita dah tersayang kat dia, nak buat macam mana? Tapi jangan lupa fokus balik pada niat kita. Okeylah, mungkin aku sayang dia, tapi aku kena kejar dulu matlamat utama, belajar. Sebab
10 tahun, 20 tahun lagi you all akan tersempak dengan kawan kat luar. Kau kat mana sekarang? Oh, aku sekarang dekat ni, aku eksekutif dekat syarikat ni. Kau macam mana? Tak apalah, nantilah lain kali lah cerita, kita jumpa lagi. Malu sebab apa? Sebab rizat kita tak seberapa, pencapaian dalam hidup kita pun tak seberapa. Ni saya tekan betul-betul ni, banyak orang macam tu. Sudahnya kita yang rasa rendah diri, kita boleh nak jam, bila buat reunion tak nak datang sebab takut orang tahu kita kerja apa, kita teruk, kita apa, dulu tak belajar. So ada peluang, tolonglah belajar. Tolong belajar. Percaya cakap saya. Bukan lama pun, 2 tahun. Okey lah, 3 tahun lah kita ambil paling banyak pun. Lepas 3 tahun besok kau kerja. So dekat sini lah nak menentukan kau nak kerja apa. Result biar bagus, kualiti tu biar ada. Okey? Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Kan, apa-apa pun jaga diri baik-baik. Ingat, dunia ni sementara sifatnya. Jadi apatah lagi yang ada dalam dunia. Bersuka-suka, akhirnya dia tak lama. Tetapi berjaya tu, dia punya definisi dia luas. So berusahalah untuk capai kejayaan sebanyak-banyaknya apa yang kita boleh. Dan bahagiakanlah kedua ibu bapa kita, sebab itulah langkah mula untuk mengorak kejayaan yang sebenar. Jadi ingat, ingat kejayaan ni, buka surah Asy-Syura ayat 20. Kejar akhirat, dunia pun dapat. Tapi kalau kejar dunia, dapat sebahagiannya. Dekat akhirat langsung tak ada apa. Itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Cuma sikit malu